Qala al-qa'idatu al-khamisah al-'adatu muhakkamah. Dia beza. Al-'adah bukan hakimah, muhakkamah. Makna kedudukannya rendah. Dia menjadi kata pemutus selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Sebab itu disebut al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan sama ada dalam bentuk perbuatan atau percakapan. Asluha dalilnya daripada hadis, tapi hadis ini adalah mauquf kepada Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. So tapi cara praktikalnya memang custom budaya juga menentukan hala tuju masyarakat muslim. Wa'lam bawaha an i'tibar al-'urfi wal 'adati raja'a ilaihi fil fiqh fi masail la tu'addu kathratan, terlampau banyak. Contohnya aqalul haidi, banyak, tapi haid ni sebenarnya kalau dari sudut tahqiq masalah tak ada tempoh. Cuma kita buat tempoh tu sebagai memudahkan orang perempuan. Sebab tak semua orang belajar. Mengikut Al-Imam Ibn Rushdi dalam Bidayatul Mujtahid, secara tahqiqnya bilangan haid tak ada penentuan. Boleh jadi banyak, boleh jadi sikit, bergantung kepada tabiat badan seorang perempuan. Tak ada 15, tak ada 10, tak ada 20, tak ada 30. So, itu secara tahqiq, tetapi bukan semua orang faham haid ni. Bukan semua orang tera. Maka letaklah satu indikator petunjuk 15 hari. Mudah cerita sikit. Dan disebabkan fiqh ini adalah zan, kita terimalah. Kalau kita nak pergi kepada hakikat, susah. Tak semua orang ada ilmu. Sampai sekarang ni, mereka mewujudkan apps untuk mengira haid. Orang perempuan sampai keliru dia daftar dekat apps tu akan kira bilangan haid dia. So sangat dahsyat. Wan nifas, ya. Wa tuhri, bila bersih, berapa banyak bersih, wa aktsaruha dhabitul qillah wal kathra fi dhabbah. Tadi yang palam tadi, banyak mana sikit semua kita kira urfan. Wal af'al munafiyah li salah, kiraan Syafi'iyah adalah 3. Ada zaman sekarang ni 4-5 pun dia tak kisah. Tetapi aulanya 3 lah, nampak tak banyak sangat kan. Wan najasat al-ma'fu anha, najis yang dimaafkan. Kadang mana 2 kupang ke 5 kupang. Tengok kepada uruf. Wal bina ala salah fil jam'i. Kita nak apa dia sembahyang dalam keadaan jamak ini, berapa lama renggangan dia. Ya, khutbah Jumaat. Semuanya. Kalau kita berhenti kadar itu macam mana, nak sambung balik kita batal wuduk, kita nak baca khutbah, nak bina balik khutbah tu, kita ambil wuduk, ini kaul yang membolehkan bina lah. So kita keluar balik sebagian jemaah, kita keluar daripada imam, kita nak bina balik ke nak mula lagi, itu semuanya mengikut uruf. Wa bainal ijab wal qabul, renggangan dia panggil apa, ijab bapa dengan menantu dia tu nak qabul, acceptance tu, kita kadang-kadang baru tarik nafas dah tak sah dah. Sedangkan dari sudut minhajul talibin, sunat bila kita qabul kahwin tu, selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Aku terima nikah si fulan, si fulan, si fulan. Tapi kalau buat macam tu, saksi kata tak sah, dia kata apa? Ada faslun. Ada renggangan. So bukan renggangan tu sampai tak boleh berselawat langsung, tapi better tak buatlah, orang Malaysia tak faham, jadi teruskan kat nikah. Kita terlampau nak cepat sangat, nak kena pegang tangan lah, apalah semua. Jadi benda tu tak ada dalam fiqh, ya. Uruf yang menentukan. Ila akhirih. Qala Zarkashi, Imam Syafi'i lam ya'tabir Syafi'i al-'adah fi suratain. Al-ula istisna. Istisna Imam Syafi'i tak bagi. Sebab dia macam makdum betul-betul, so dia tidak bagi. Dan sebab apa? Bayaran dia boleh installment, bayar sikit-sikit. Dia tak macam Bi'un Salam, bayar sepenuhnya. Istisna diharuskan oleh Abu Hanifah dan Imam Muhammad Hasan Syaibani, dan mutaakhir Syafi'iyah mengharuskan, seperti dalam kitab apa dia Al-Fiqhul Manhaji oleh Mustafa Bura, Mustafa Dib, dan uruf semua orang mengharuskan istisna. Kalau kita haramkan istisna, akan membawa kepada masyaqqah. So kita boleh berfatwa, walaupun kita Syafi'iyah, berfatwa dengan pendapat Abu Hanifah kerana apa? Masyaqqah. Istisna'us sunnah alladhi jara' adatun bi annahum la ya'malu illa bi ujratin. Dia kata apa? Idza lam yajid istijarun lahum la yastahiquna syai'an. Kalau kita tak lantik depa sebagai apa, kita punya pekerja kita, maka tak berhak.
So kena ada pelantikan. Tapi tak apa, itu zaman dulu, zaman pergerakan manusia dia tidak selaju sekarang ni. So kehidupan yang perlahan, kehidupan yang sederhana. Namun zaman sekarang ni kalau tak haruskan berlaku bebanan lah. Yang kedua ada musihatil bai' bil mu'atah. Give and take, tak ada ijab kabul. Itu Imam Syafi'i tak bagi dia sudut reputasi dia bagus. Sebenarnya governor pun bagus sebab kita ada suara, ada maklumat macam kita buat ada dokumen. Cuma kalau benda-benda kecil ni nak sebut selalu tu orang tak larat. So ulama mutaakhir ambil pendapat Maliki, sahkan saja. Baik, walaupun wa in jara al-'adatu ba'da Syafi'i, ulama Syafi'i mengharuskan mu'atah. Okey, mu'atah ni dia ada anak dia. Terhasil daripada mu'atah nama dia bai'ul istijrar. So siapa yang mengharamkan bai'ul mu'atah, automatik dia mengharamkan istijrar. Sesiapa yang mengharuskan mu'atah dalam istijrar ada dua pandangan. Jelas tak? Maknanya siapa yang mengharamkan bai'ul mu'atah, dia jual beli dekat mesin tu tidak sah. Nampak tak? Automatik jualan makan yang kita makan di kedai itu, kita makan tak bayar lagi tu, istijrar tu tak sah. Sebab kita ambil dulu, nanti dia kira. Itu dia panggil bai'ul al-istijrar. Langganan majalah istijrar. Banyaklah istijrar ni dalam masyarakat kita. Ambil dulu baru bayar sebulan. Macam orang tua-tua dulu. So, siapa yang mengharamkan bai'ul mu'atah, automatik dia mengharamkan bai'ul istijrar. Sesiapa yang mengharuskan bai'ul mu'atah, maka di dalam istijrar ada dua pandangan. Ada ulama yang mengharuskan mu'atah tetapi mengharamkan istijrar sebab majhul saja. Harga pun majhul, semua majhul. Dan ada ulama yang mengharuskan mu'atah, mengharuskan al-istijrar. Tapi yang dawabit dia paling kurang ada indikator. Harga tu disebutkan, diletak di papan tanda ke sebagainya, nanti dia ada rekod untuk refer. Tidak bergaduh. Baik. Qala fawaid, kita baca fawaid. Ta'arud. Al-ula fi ta'arud al-'urfi ma'a syar'i. Al-'urf di sini maksud dia urful isti'mal minan nas, kebiasaan manusia menggunakan sesuatu di syai'in wal muradu bi syar'in lafzu, sama ada lafaz daripada syarak ataupun daripada orang sendiri. Misalnya kita pergi makan rumah orang, secara adatnya bila dia letak makanan di hadapan kita, kita boleh makan terus. Namun tiba-tiba tuan rumah kata apa? Jangan makan sampai kawan kita sampai. Kita diharamkan makan. Sebab hukum angkat kita makan rumah orang nama dia angkat ibahah, angkat diafah. Dia ada kontrak kita sebagai tetamu. Bila kita menjadi tetamu, dia punya hukum dia hanya boleh makan tanpa memiliki barang tersebut. Maka kalau kita pergi kenduri kahwin, kita tak boleh bawa balik makanan melainkan dengan izin tuan rumah. Sebab dia bukan angkat tamlik, dia angkat ibahah, diharuskan makan sahaja. Macam mana kita guna public transport, public yang ada di ini, tempat duduk, yang awam ini kita pergi duduk. Itu dipanggil angkat ibahah, kita boleh guna sahaja. So itu benefit-benefit public umum ini, kita hanya boleh guna tapi kita tak boleh pergi charge. Misalnya, contoh parking lah, parking tak pada depa swasta kan, katalah parking am. Tiba-tiba kita tak dapat lesen untuk buat parking, kita pergi charge kat situ macam gangster. Ataupun tempat duduk di stesen bas. Kita tulis nama kita, siapa nak duduk kita charge RM5, kita gangster. Itu semua benda-benda yang salah, ya. Sebab itu angkat ibahah. Sebab itu bila kita pergi rumah orang, kita hanya boleh makan, tak boleh buat dalam beg. Ni kedai tak apalah kita beli, hotel tak apalah kita bayar. Tetapi kenduri kita tidak berbayar. Baik. Kemudian wa minha tadi. Ini contoh-contoh ya lah. Contoh-contoh yang berlaku, contohnya lau jarat adatul muqtarid. Kalau kebiasaan penghutang biradi bi ziyadatin mimma iqtarada, dia selalu jenis bayar lebih. Fa yunazzalu manzilati syarti fa yahrumu iqraduhu. Kalau kita tahu jenis penghutang ni, kalau kita bagi duit kepada dia
dia bagi lebih, adakah jadi haram? Tidak jadi haram. Sebab tak disebut dalam kontrak. Kebiasaan dia. Bagus juga kalau ada penghutang macam ni. Sebenarnya penghutang ni dia nak minta kurang atau minta halal. Baik. Kemudian mabahas ar-rabi' al-'urfu alladhi tuhmalu alaihi al-faz innama huwa al-muqarin as-sabiq dun al-mutaakhir. Lafaz-lafaz tindakan uruf yang digunakan pakai mesti yang sudah berlaku. Al-muqarin al-sabiq, benda yang sudah berlaku, bukan baru berlaku. Kalau baru berlaku tak boleh kita guna adat. Sebab benda tu tak stable lagi. Tiba-tiba kita guna budaya yang baru. Benda tu orang boleh tak faham lagi. So kalau ada benda-benda yang budaya baru, misalnya kata di kampung tu kebiasaannya kalau kita bagi barang tu mesti dihantar balik. Bekas lah, makanan kita makan lah. Tiba-tiba ada seorang makcik ni, dia kata tak apa, ambil terus lah. Budaya kalau dia bagi makanan, bekas tu dia bagi terus. Benda yang baru berlaku macam tu tak boleh jadi kepada orang lain sebab orang kampung tu tak tukar lagi. Okey? Tak apalah kalau orang tuan rumah suruh ambil ada izin. Cerita ni tuan rumah tak bagi apa ni. Baik. Al-mabhas al-khamis. Ini kaedah penting. Qala al-fuqaha kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ila al-'urfi. Semua kalimah nas dalam syarak ataupun manusia yang bercakap, kalau syarak tak menentukan maknanya seperti haid, tak tahu bilangan banyak mana. Bahasa Arab pun tak tentukan wala dhabita fihi wala fil lughah. Kembali kepada uruf. 14 hari, 11 hari, 10 hari, 7 hari. Tak ada penerangan daripada syarak. So kembali kepada uruf perempuan tersebut. Okey. Macam qabat, macam possession. Juga kembali kepada uruf. Syariat tidak letakkan bentuk macam mana kita nak ambil barang. Takkan kaitan kita nak dukung. Ambil kunci lah ataupun dia punya grant. Okey. Baik. Wa kharaju an dhalika fi mawadhi'a lam ya'tabiru fiha al-'urfa ma'an annaha la dhabita laha. Ini dalam bab yang mereka tak pakai uruf. Ini sebab syariat telah tetapkan bagi pandangan mereka lah tak boleh mu'attah. Sebab mu'attah ni dia berlakunya gharar. So naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. So ini di antara benda yang sangat penting. Baik, begitu juga tentang sumpah. Wa qalu fil aiman innaha tubna awalan 'ala al-lughah thumma 'ala al-'urfi. Ini dalam negara Arab. Tapi kalau orang Melayu, sumpah mereka terbina di atas bahasa Melayu mereka, bukan bahasa Arab. Uruf mereka lah, uruf mereka. Wallahu a'lam. InsyaAllah esok kita akan mulakan dengan laju 40 kaedah. Kita nak khatam sampai malam. InsyaAllah 40 kaedah. Saya akan kira satu kaedah kita ambil dalam 2-3 minit saja. Untuk kita habiskan 40 kaedah. Yang 5 ni kita hurai panjang sikit sebab penting. Semua penting tapi masa kita 3 hari sahaja. InsyaAllah. Wallahu a'lam, kita buka soalan sikit. Tuan Guru. Ya. Nak tanya sikit. Macam apa dia tadi? Al-umur bimaqasidiha tu. Okay. Tadi kan. Dia niat elok nak buat korban, tapi pada akad dia tu dia tidak apa antara wakalah dengan bai'us salam apa semua tu, adakah dia jadi korban dia tu? Tak, kita dalam bab korban tu tengok kontrak dia nak buat apa, dia nak buat jualan ke, bai'ul musawamah ke, dia nak buat wakalah ke, dia nak buat ijarah ke. Tengok kepada kontrak yang disediakan. Kebiasaannya orang tak ambil berat bab tu. Kita kena terang. Tapi dia tahu dia nak buat korban. Hak duk sedia pun tak reti nak abang. Tak, orang yang berniaga tu kena bijak. Makna dia tak perlu sebut, dia niat saja dan urus berjalan okeylah. Makna dia diserah dengan niat dia wakilkan. Jadi kalau dia ada niat, kemudian dia sebut apa dia wakil, nanti tukang sembelih tu niat untuk dia. Dia tak ada isu lah kalau dia silap ke wakalah dengan bai'us salam tu, pasal dia bayar dulu 700 sebelum korban tu, 3 bulan sebelum korban.
Dia dua benda yang beza. Satu jualan, tapi yang nak wakalah sembelih tu dia boleh telefon orang nak sembelih tu. Ni saya nak sembelih minta wakil je lah, telefon. Minta izin wakalah je. Bukan semestinya masa beli tu, masa sembelih. Maksudnya masa sembelih tu boleh call, sebab tu kita galakkan peniaga-peniaga NGO yang buat tu tunjuk video call sebab sunat. Tengok sembelihan kita tu. Jadi kalau kita nak kalau akad sesuatu akad yang void lah, tak kira lah urusan apa pun, niat kita Boleh call. dan niat kita untuk melakukan suatu ibadah tu okey lah, walaupun akad dia jadi void. Tak ada apa benda tu, yang penting ada existing wujud apa semua okey je. Kita dah wakil pada dia beli dan sebagainya. Oh, okey baik. Yang sekarang ni masalah, mereka tak charge dan tak sebut fee tu. Itu yang bermasalah. Dia markup terus. Kita boleh buat macam tu. Kita sendiri yang pergi jual. Kemudian ambil akad wakalah. Tak ada masalah. Kata kita ada dalam kandang kita 1,000 ekor kambing. Kita beli 600 ekor. Kita nak jual 1,000. Tak ada masalah. Saya jual 1,000. Kemudian saya mintalah wakil angkat. Minta izin wakalah daripada tuan dia itu untuk saya sembelih. Itu je. Tapi NGO tak berani ambil risiko nak beli. Tapi kalau dia bagi macam YB yang bagi, dia tak beli. YB bagi, dia kita pilih mana-mana orang yang lelaki ni dapat, kemudian dia sembelih, kemudian dia dia bagi lah orang lain makan. Nak pecah 7 bahagian nak? Boleh. Ha? Cari orang kampung, janganlah ambil AJK masjid, nanti orang kata conflict of interest pula, asyik AJK masjid je. Pilih yang bukan AJK masjid. Pasal macam ni YB bagi tu, dia bagi memanglah dia bagi untuk korban, tapi tapi bukan kadang-kadang tu dia tak kata tau korban ke tak. Jadi kami sembelih awal sehari buat makan lah. Kita boleh create, iaitu kita bagi nak makan tak ada masalah. Kita hadiahkan kepada seseorang, kemudian wakil itu je. Parking nama 7 lah. Okey. Baik. Sebab dia berkata kadang YB tu Cina. Nampak tak? Itulah isunya. So kita ambil lah persetujuan. Mana dia wakil daripada masyarakat kampung tu terima. Tapi dia jangan makan lah, jangan dia pergi jual pula.